ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk teruskan kehidupan kita pada hari ini, alhamdulillah. Dan insya-Allah kita bersyukur diberikan peluang untuk berada di dalam bulan Ramadan yang terutamanya, insya-Allah. Jadi sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sama-sama kita bersama-sama dalam satu majlis yang saleh ini di surau ini, di musalla ini. Dan alhamdulillah kita mendapat satu suasana yang baik. Mudah-mudahan kita boleh istiqamah. Pagi ini insya-Allah mungkin kita akan sambung sikit tentang beberapa perkara yang penting berkenaan dengan persiapan Ramadan, persiapan Ramadan. Antara perkara yang penting dalam hidup kita ini sebenarnya lah kita hari ini melihat kita tidak ramai orang tak kenal Allah, iaitu jahil terhadap Allah. Jahil terhadap Allah Ta'ala ini untuk kita sama-sama renungkan diri kita dan sama-sama kita renungkan muamalah kita, merenungkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mana kita lihat sebenarnya muamalah yang ada dalam hidup kita ini, pergaulan kita, interaksi kita dan segala yang kita lakukan ini, kita lihat majoriti yang ada ialah sebenarnya kosong dan jauh daripada kebergantungan dengan Allah. Jauh, macam mana disebut tadi lah, istilah barakah. Istilah barakah. Barakah ni bukanlah maknanya kita mengambil kebaikan daripada orang tersebut yang memberi bekas atau makhluk memberi bekas, tapi sebenarnya yang memberi bekas itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini ramai orang yang dalam kehidupan tidak memahami ataupun tidak boleh nak menghayati. Allah gambarkan dalam surah Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullah haqqa qadri, dan tidaklah mereka itu meletakkan Allah, menghormati Allah sebagaimana yang sepatutnya. Ini adalah merupakan satu perkara yang menunjukkan kejahilan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang kita ada baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, dan saya qulus sufaha, orang yang bodoh, orang yang jahil itu berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka berhadapan dengannya selama ini? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Allah SWT yang mempunyai timur dan barat. Jadi kemana saja menghadap pun kita wajib mematuhi Allah. Allah telah beri petunjuk hidayahnya kepada siapa yang dikehendaki di atas jalan yang lurus. Jadi di sinilah kita melihat bagaimana manusia ini mereka tidak benar-benar bermuamalah dalam hidupnya dengan Allah. Bila berlaku peristiwa perpindahan kiblat, orang Malaysia kata kenapa menghadap Mekah pula, contohnya. Dia tak merasai akan kewujudan di sebalik segala yang berlaku itu adalah merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kisah
Tengok kita baca satu ayat Allah SWT ni, Allah gambarkan walamma ja'a Musa. Ini adalah ketika Musa mendatangi, datang pada waktu itu, limiqatina wa kallamahu rabbuh, dan kemudian dia berkata-kata dengan Tuhannya. Qala, berkata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku. Rabbi, wahai Tuhanku, arini anzur ilaik, kau lihatkanlah diri aku ini, akan lihatlah kepada aku ini dirimu. Dan Allah tidak tengok Allah. Jadi Musa nak tengok Allah. Qala lan tarani walakin zur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu li jabalin ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dalam kisah ini Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Allah SWT di atas Bukit Sinai tu, dan dia naik, dia kata dia nak tengok Allah, aku nak tengok Allah. Maka Allah gambarkan, kamu tak akan dapat melihat aku. Dan Allah kata apa? Firman, kamu tak akan sekali-kali dapat melihat aku, tak akan mampu. Tapi pandanglah ke gunung, maka kalau kamu melihat ia tetap berada di tempatnya, nescaya kau dapat melihat aku. Maka Allah SWT tajalla menjahirkan kebesaran Allah lah, kepada gunung itu. Maka dengan tajallinya itu penampakan kebesaran Allah tadi, gunung itu hancur. Allah digambarkan hanya menurut cahaya je, menunjukkan cahaya itu menyebabkan hancur gunung itu. Dan Nabi Musa pula pensan. Setelah dia sedar, baru dia dibangun, baru dia kata subhanak betul ilaik, maha suci engkau ya Allah, yang maha hebat, maha suci tadi. Aku bertaubat betul ilaik, aku bertaubat kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin, akulah orang-orang yang awal, yang pertama sekali beriman pada zaman tadi, pada zaman dia lah. Di sini kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam nak tengok Allah, tapi tak mampu. Allah dah gambar tak mampu. Maka Allah hanya mentajalikannya, menzahirkan, menyaksikan satu kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah, dan sehingga gunung yang ada di depannya itu hancur. Jadi di sinilah Allah Taala telah mentajalikan, memperlihatkan kepada Musa akan gunung itu hancur, pecah, berkecai sehingga dia sendiri pingsan. Dan bila dia bangun tu, baru dia sedar bahawa dia adalah merupakan seorang hamba yang tidak mampu. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tu betul ilaika, aku bertaubat kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin, wa ana Allah, aku adalah orang pertama beriman. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni ada satu panca indera yang kita kadang-kadang terlupa, iaitu hati, basirah. Jadi kita melihat sesuatu, kita melihat dengan mata kasar, kita melihat dengan fizikal. Kita terlupa di sebalik mata kasar, di sebalik fizikal itu adanya perkara yang ghaib, yang yang tak nampak oleh mata kasar kita. Dan inilah perkara yang kita kena cetuskan di dalam hati kita. Dan inilah rahsia, permulaan kepada rahsia orang beriman. Orang beriman ni dia ada rahsianya, dan permulaannya ialah rahsia orang beriman itu ialah dia berinteraksi, dia bermuamalah, dia hidup dengan keadaan perasaannya yang terikat dengan yang gaib, iaitu Allah. Jadi apa yang terikat tadi? Ikhlasnya, cintanya, takutnya, merasai kehebatan, keagungan, ketakwaannya, penyerahan dirinya. Jadi semua yang ada di dalam hatinya itu dihubungkan dengan Allah. Ini perkara yang kadang kita lihat, kita terlupa. Kita bercakap, kita melihat, kita mendengar, kita tengok yang fizikal, kita terlupa nak melihat yang apa yang ada di dalam hati kita tadi.
Dan inilah merupakan penggerak utama yang perlu dijadikan noktah bidayah, titik bertolak kepada kita semua. Jadi maknanya kita nak latih diri kita ni bukan hanya melihat dari sudut fizikal. Tengok, kita melihat dia punya perkara yang batin dia, perkara yang batin. Dan inilah yang digambarkan sebagai al-iman. Al-iman ini digambarkan sebagai keyakinan, al-iman. Jadi seorang beriman, dia melihat dengan mata hati dia, melihat basirah. Dengan mata hati dia melihat apa yang ada di sekitar. Inilah perkara yang merupakan satu yang kita nak kena latih diri kita, latih diri kita. Sebab itulah, apakah perkara yang kita nak latih itu, yang boleh kita sebut latih, kita nak tengok apa yang ada dalam hati kita, perasaan kita. Contohnya seronok sangat. Seronok tu kita nak ikatkan dengan Allah. Seronok kerana Allah, macam itu. Marah kerana Allah. Yang luar ni, yang luar mungkin kan, kita angkat tangan, kita mungkin bercakap Alhamdulillah, itu yang luar. Tapi dalam hati tu ikat dengan Allah. Kita rasa nikmat tu daripada Allah. Kita rasa itu. Kita rasa nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa suka, benci, gembira, semua itu merupakan daripada Allah. Jadi perasaan-perasaan ini hendaklah kita ikat dengan Allah. Baru dia akan jadi iman. Barulah iman jadi masdar wahid disebut. Kalau tidak, dia jadi hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi inilah sebenarnya satu perkara yang menjadi rahsia kepada manusia itu, yang mana dia sentiasa berinteraksi dengan Allah dengan hatinya. Hatinya sentiasa berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadikan seorang manusia itu jadi dua kekuatan. Dalam hati kita ni, dia akan interaksi dengan dua perkara, dua unsur yang menjadikan kita ni kuat. Yang pertama, unsur kuatnya terikat dengan Allah, iman. Terikat dengan iman, beriman dengan Allah, yakin dengan Allah. Yang kedua, terikat dengan nafsu. Ada dua ni. Dia akan menjadi pendorong. Seorang tu sanggup merompak, sanggup memperkosa, menzalim, membunuh kerana nafsu. Sanggup dibuat. Sanggup dipukul orang sampai mati kerana nafsu. Sanggup. Itu kekuatan yang lahir daripada dia atas dorongan nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat manusia yang mengambil Tuhan dia nafsu? Jadi nombor satu, kita ada nafsu. Ada nafsu. Jadi nafsu ni nak tidur. Nak tidur. Nak tidur pun kerana dua. Satu, tidur kerana iman, tidur kerana nafsu. Jadi sebenarnya kalau kita boleh lawan hati kita kuat, tidur pun boleh kontrol. Kita ingat yang kontrol tidur ni fizikal, tapi rupanya hati kita. Dan hati kita diikat dengan dua, satu nafsu, satu dengan iman kepada Allah. Jadi ini kita lihat bagaimana kekuatan. Dan dia boleh transfer ke lain. Minggu depan kita akan bincang tentang rawatan kan. Rawatan sedikit kita akan bincang tentang sihir, syaka. Jadi sebenarnya dia bukan fizikal, tapi dia spiritual, al-iman, yakin. Macam mana nak rawat diri kita sendiri? Kita ada apa? Ada kelemahan. Kat mana kelemahan kita? Kat mana kelemahan kita? Kelemahan kita bila apa yang ada dalam hati kita, kita ikat dengan nafsu. Itu lemah. Nafsu ni apa? Segala perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang nak lawan aja, nak berlebihan, nafsu dah tu. Itu nafsu. Jadi inilah kejahilan. Inilah hakikat jahilnya seseorang dengan Allah apabila dia hanya melihat yang zahir, tidak melihat kekuatan Allah tadi. Dia tidak meletakkan kekuatan yang Allah, iman tadi lebih, sehingga akhirnya dia letakkan nafsunya. Jadi pada kekuatan daripada dua ini, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Seorang hamba tidak akan berzina ketika ia beriman. Seorang hamba itu tidak akan mencuri ketika dia beriman. Seorang hamba itu tidak akan meminum arak ketika ia beriman. Dan seorang hamba itu tidak akan membunuh ketika dalam keadaan beriman. Jadi perbuatan dosa ni semuanya kenapa dibuat? Sebab ikat dengan nafsu, hajat kepada dunia, berlebih-lebihan. Ini bulan Ramadan disebut hifzul nafs, menjaga nafsu. Bulan Ramadan ini yang paling susah. Al-imsak 'anil zulm, itu masuk puasa. Menahan diri daripada dosa. Maknanya menahan diri daripada nafsu kita. Kehendak nafsu kita. Apa nafsu nak? Tidur. Kita pun tidur je. Kita tak kira tidur kita lebih ke kurang. Apa nak? Makan. Kita pun makan je. Tak kira makan tu besar ke, kecil ke, siapa ke, apa ke, makan je. Tak kira halal ke haram. Itu nafsu. Jadi kita kena lihat bagaimana keadaan seseorang itu. Jahil kepada Allah bukan maknanya dia tak tahu Allah. Bukan maknanya dia tak kenal siapa Allah, nama Allah, asma Allah, sifat-sifat Allah. Dia kenal. Boleh sebut ni apa, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, boleh sebut. Tapi hati dia tu tidak terikat dengan Allah. Itu jahil. Itu hakikat jahil dengan Tuhan. Jahil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Nabi gambarkan bahawa seseorang itu dia tidak akan boleh nak pergi kepada maksiat melainkan ketika itu hatinya diikat dengan nafsu. Maknanya dia tidak beriman. Masa itu tidak beriman. Ini hakikat diri kita ni. Sebab tu bila kita melihat balik semula diri kita, bahawa kita nampak, dalam hidup aku ni yang mana banyak? Ikat dengan iman pada Allah atau ikat dengan nafsu? Kalau ikat dengan nafsu, makhluk paling rendah pun boleh kalahkan kita. Makhluk paling rendah, lebih teruk daripada kita pun boleh kalahkan kita. Apa dia? Contohnya bayang-bayang. Nampak bayang-bayang ni, goyang-goyang, bayang-bayang hitam jauh-jauh dia kan. Kita ingat, apa tu dah, kita gemetar, takut dah. Kenapa? Kan ada bayang-bayang. Bayang-bayang tak ada boleh buat apa pun. Tengok betul-betul lah, bayang pokok pisang goyang-goyang. Kita ingat bayang apa kan? Nak iktikaf dekat surau masjid kan, malam-malam gelap, takut kan? Gelap ni, takut ni, takut bimbang. Padahal kegelapan tak boleh buat apa-apa kat kita. Padahal makhluk tak boleh buat apa-apa kat kita illa biiznillah, dengan izin Allah. Tapi bila diikat dengan nafsu, diikat dengan makhluk, maka dia jadi lemah. Dia jadi kosong. Jadi sebab itulah ini digambarkan sebagai jahil. Ini jahil. Ini jahil yang menguasai dunia hari ini. Bukan jahil maknanya dia tak ada PhD. Bukan jahil maknanya dia tak pergi sekolah, tak pandai membaca menulis. Bukan jahil maknanya dia bodoh, dari sudut akal tak boleh berfikir. Tak. Jahil yang dimaksudkan di sini ialah kita terputus daripada iman. Iman tidak menjadi penggerak hidup kita, penggerak amalan kita. Iman menjadi sekadar retorik kata-kata itu. Kita tengok pokok cili macam sebut tadi kan, dalam hadis tadi. Bukan kita yang menumbuhkan, Allah yang menumbuhkan. Tengok pokok dengan pandangan iman, nampak Allah yang tumbuhkan. Tiba-tiba dia tak jadi pula. Dia panggil apa? Grade A kan? Tak jadi pula. Jadi grade apa? Grade C. Grade bulat tu. Kan? Jadi grade bulat tu. Allah yang jadikan tu, bukan kita. Bukan binatang. Jadi sebab tu kita kembali pada Allah SWT, tanda pentingan. Jadi menambah keimanan kepada Allah ni maknanya menambahkan pandangan ke arahnya. Kita menambahkan pandangan hati kita kepada dia. Maksudnya perasaan cinta kita, takut kita, benci kita, rasa hebat hati kita, rasa perasaan tu, kita memandang Allah dengan perasaan-perasaan tu. Kita mengikat dengan Allah tadi. Itu maksudnya menambahkan keimanan. Jadi tambah iman maknanya hati kita ni kita ikat dengan Allah. Itu maksud dia begitu.
Jadi bukanlah tambah iman ni maknanya tambah amal. Kadang-kadang amal tambah tapi iman tak tambah, kan? Puasa banyak tapi maksiat pun banyak juga, kan? Macam tu. Jadi rupanya kita nak tengok hati kita ni. Apa yang ada hati kita ni disebut atifiyah. Atifiyah ni emosi, naluri. Naluri dalam bahasa Indonesia apa? Nalar ke? Perasaan. Perasaan. Betul-betul sama. Baik. Jadi sinilah kita lihat bagaimana kita kena memandang dengan iman. Maknanya kita memandang perasaan kita tadi. Inilah perkara yang digambarkan sebagai kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Dan kesan daripada kita mengenal Allah tadi, perasaan kita itu akan bertambah-tambah terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan titik mula. Ini noktah bidayah. Ini noktah bidayah. Ini proses yang pertama dalam diri kita. Kita nak kena tengok perasaan kita ikat dengan Allah, iman. Dan inilah yang menjadi penggerak kepada Al-Mahdiyin, generasi-generasi yang dijanjikan untuk kemenangan dan keteguhan, iaitu mereka yang mengenal Allah. Mengenal Allah maknanya hatinya itu terikat dengan Allah. Dia kenal, dia boleh tunduk, kita kata serah diri, bergantung, bertawakal, berusaha maksimal, bila dia terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah sekarang di sini kita nak tengok, untuk kita membina kekuatan Al-Mahdi itu mesti kita kenal diri kita. Kita kenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kata-kata para ulama kita lah. Siapa yang kenal diri, maka dia kenal Tuhan. So nak kenal diri, apa maksud kenal diri di sini? Yang kita maksudkan kenal di sini ialah kita mengenalkan diri kita hari ini, apa yang menjadi penggerak hidup kita. Yang motivasikan kita ni apa? Yang menggerak hidup kita ni apa? Yang kita boleh bangun malam ni apa? Yang kita boleh makan, minum, boleh susah payah, boleh bekerja ni apa? Kalau yang menggerakkan kita tu al-iman billah, iman kepada Allah, memang kita nak ibadah ke Allah, memang kita nak berjuang, memang kita nak mencari redha Allah, memang kita ni hamba Allah, yang menggerakkan tu ibadah kepada Allah, maka itu maknanya kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi yang menggerakkan nafsu, apa nafsu ni? Setakat dunia saja. Contohnya kita nak duit, nak harta, nak pangkat, nak populariti, itu yang menjadi penggerak kita. Nak orang sebut baik. Jadi kalau itu yang penggerak kita, maka itu tidak dinamakan iman, itu dinamakan nafsu. Jadi kita kena kenal diri. Nombor satu, nak kenal apa yang menggerakkan diri kita. Perasaan kita tu. Apa yang menggerak? Kalau yang menggerakkan tu memang betul-betul kerana redha Allah, iman, alhamdulillah, kita on the right track. Jadi kita kena kenal diri kita dalam setiap perkara. Ada masa kita bergerak kerana Allah, nak baca Quran, mungkin kerana Allah. Tapi tengok benda lain pula, buat benda lain pula kerana lain pula. Bercampur-campur. Ini yang Allah gambarkan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan al-haq dan batil. Ini yang kita kena tengok baik lah. Ini nak bina kekuatan ni. Kalau kita tak melihat siapa, apa perkara yang benar-benar menggerak kita tadi, perasaan kita, pemikiran kita tadi, maka disitulah kita kalah. Walaupun kita sembahyang banyak, kita ingat sembahyang tu dah okey dah, kita ingat istighfar tu dah okey dah, baca Quran okey, rupanya dalam tak okey, hati kita. Itu yang digambarkan oleh Allah dalam ayat yang kita baca tadi. Bagaimana orang-orang yang tidak beriman tadi, mereka tidak meletakkan Allah sebagaimana yang sepatutnya. Ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak meletakkan Allah sebagaimana yang sepatutnya mereka letakkan. Jadi Allah SWT menggambarkan kepada kita tentang perkara tersebut. Yang pertama, kena kenal penggerak dalam diri kita. Itu maksud kita nak bina iman. Nak jadi Al-Mahdiyin, kita tengok cetusan hati, lintasan hati.
Sebab itulah di sini peranan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah tu nak meningkatkan iman. Digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, siapa-siapa yang membaca la ilaha illallah dengan penuh ikhlas, baca hanya kerana Allah saja, nak dekat dengan Allah, nak dapat redha Allah saja, maka dia akan sampai ke langit yang paling tinggi. Terbuka pintu langit sampai ke tinggi, sampai paling tinggi, terbuka pintu langit. Ini ucapan la ilaha illallah ini luar biasa. Ingat biasa tu tak ada apa. Sebab tu afdalul zikr, afdalul zikr adalah la ilaha illallah. Jadi kenapa la ilaha illallah? Kerana kita nak melatih hati kita ni, nak ikat hati kita dengan al-iman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sekali kita nak kena kenal diri kita. Diri kita ni macam nak kenal, bukan nama saya siapa, saya dari mana, saya suka apa. Itu kita dah berlaku kat kita dah. Yang kita kenal apa yang mendorong kita, apa yang menggerakkan kita. Barulah kita kenal diri kita. Adakah kita ni al-mu'min, orang beriman yang mendapat hidayah, al-mahdiin, ataupun orang yang kufur, munafik, syirik, wa'iyazbillah. Baru kita nampak, baru nampak kekuatan kita kat mana. Oh, aku yang ini aku buat okey, memang kerana Allah ni. Tapi yang tu ada benda lain. Macam lah. Jadi kita kena cek satu-satu. Bila perasaan kita tu kita ikat dengan Allah, baru dia kuat. Kalau tidak, dia akan lemah. Dia lemah. Lemah hakikat sebenar sebab kita ikat dengan nafsu. Ini kita kena cek ni. Ini tugas kita lah, mengenal diri. Yang kedua, untuk meningkatkan iman kita, kita kena mengenal dunia. Dunia yang depan kita ni. Kita kena kenal dunia. Apa sebenarnya dunia ni yang dikejar-kejar oleh ramai orang. Dan inilah yang menyebabkan kita jadi tamak, jadi halogo, jadi sampai bergaduh. Orang takkan bergaduh kerana Allah, orang bergaduh kerana dunia. Kerana Allah dia takkan bergaduh. Kalau dia bergaduh kerana Allah, nafsu selit kat situ. Sebab tu semalam kita bincang bisikan, lintasan. Apa yang ada mati kita ni, lintasan. Ini Allah punya bisikan ke, Allah punya seruan kepada kita suruh buat, ataupun malaikat ke, ataupun syaitan ke, ataupun nafsu. Jadi kita mengenal, kita tengok tadi. Kalau Allah punya dorongan, maka dorongan itu kebaikan. Dan dorongan tu kalau kita duduk diam-diam tak nak buat pun, makin kuat dia dorong. Dia makin kuat, akhirnya kita buat juga. Itu dari Allah. Memang Allah nak bagi kita lah macam itu. Kalau malaikat punya dorongan, lintasan bisikan malaikat bisik kat kita, ataupun Allah izin malaikat memberikan satu lintasan pada kita, dia akan minta benda yang baik. Tapi tak ada kekuatan sangat lah, macam Allah tadi. Allah SWT dia akan bagi betul. Kita nak buat maksiat, tapi tak dapat-dapat. Nak buat maksiat, tapi Allah izin jalan tu tak sampai. Itu dorongan Allah. Allah nak suruh kita jauhkan maksiat, kita nak buat juga, tapi rupa-rupanya tak boleh. Nak buat tak boleh. Macam Nabi SAW masa dia kecil-kecil, masa dia remaja, dia nak pergi pesta dekat Mekah. Mekah ada pesta, ada fun fair, ada seronok-seronok. Dia nak pergi, dah berjalan dah. Sampai tengah-tengah jalan tu, dia rasa ngantuk sangat, tidur sekejap lah, tidur. Bangun-bangun, pesta habis. Allah pelihara. Ini dorongan daripada Allah. Tetapi kalau daripada malaikat, malaikat sekejap. Kalau syaitan, syaitan ni dia boleh dorong yang baik, dia boleh dorong yang jahat. Yang jahat confirm lah kan, yang baik pun dia boleh dorong. Ini kita kena minta kepada Allah. Sebab tu la ilaha illallah, Allah itu cukup penting. Kerana syaitan akan lari. Dia akan lari. Kita sebut nama Allah dalam hati kita ni, dia akan lari, confirm lari. Sebab ini Nabi sebut, Allah gambarkan kepada kita. Allah jadi kita nak kena rasa. Kalau nafsu, nafsu kena lawan lah. Baik, jadi mengenal dunia. Inilah yang menyebabkan seorang itu bersikap tamak. Tamak, nak sangat memikirkan masa depan dia dekat dunia ni. Nanti masa depan aku macam mana ni? Kalau aku berhenti kerja macam mana ni? Nak bagi makan apa? Anak-anak nak bagi makan macam mana? Berhenti kerja. Padahal kerja itu membahayakan akidah dia.
kerja itu merosakkan ibadah dia, tak boleh nak ibadah. Kan? Terpaksa terlibat dengan benda haram. Apa dia? Kan serve arak kat orang. Kerja juga serve arak kat orang. Kalau aku berhenti ni, macam mana? Ni sudut antara apa dipanggil? Apa ni? Dilema apa bahasa dilema ni? Satu yang menjadi dilema berfikir. Nak buat ke tak nak buat? Dulu kan. Dalam antaranya dalam Malaysian Airlines. Orang yang kerja sebagai pramugarinya terpaksa serve apa? Arak. Nak bagi tak nak? Nak bagi tak nak? Serve arak sama macam minum arak. Sama dosa dia. Nak berhenti tak? Kalau berhenti aku nak kerja apa? Aku tak mampu, SPM pun tak lepas dulu. Tapi bolehlah jadi pramugari sebab tingginya cukup, kan? Mukanya ada manis, cantiknya cukup, kan? Boleh jadi pramugari. Kalau aku berhenti macam mana? Begitu juga dengan kerja-kerja lain. Kalau aku tak main Forex ni macam mana dapat duit? Main Forex ni banyak dapat duit, banyak. Puluh ribu dalam mata je boleh dapat Forex exchange. Ada orang pernah ajak main ustaz kita ni dapat 10,000, 100,000 sekejap je. Kita pandai main. Ada trik dia kata. Boleh guna untuk dakwah sebagainya. Tapi Forex exchange tu, kan? Jadi kalau kita rasa dunia itulah yang memberi rezeki kepada kita, memberi makan kepada anak-anak kita, dunia itulah yang memberikan kita kejayaan, maka kita akan tamak dengan dunia. Sehingga akhirnya kita kejar tak dapat pun. Kenapa? Dunia ini bukan dijadikan untuk orang yang tamak dengan dia. Tapi bila kita mengambil Allah tadi, Nabi gambarkan apa? Dunia akan datang melutut. Datang. Ini yang digambarkan. Jadi sebab itulah kita kena lihat ramai hari ini dan banyak perkara, ataupun apakah perkara yang menyebabkan kita tertarik dengan harta sehingga dianggap gembira bila bertambah, sedih bila berkurang harta kita, duit kita. Bila bertambah, gembira. Bila kurang, sedih. Jadi hati kita sebenarnya terikat dengan dunia, tamak dengan dunia. Apakah menyebabkan terbeliaknya mata kita bila ada yang memberi rezeki dan berangan-angan terjadi macam mereka? Kalau orang bagi kita duit, terbeliak mata, banyaknya. Jadi semua ini adalah merupakan punca kita dibelenggu dengan kejahilan. Kita akan jadi jahil walaupun kita sampai PhD, tapi dunia, minta maaf lah cerita ni, kita ingat kita dah berilmu, rupanya jahil. Kita mengambil manusia sebagai bos kita, bukan Allah. Bos kita manusia, bukan Allah. Sanggup keluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan kesukaan bos kita, walaupun fatwa itu jelas maksiat dan munkar, jelas khatain, ijma', jelas maksiat munkar. Tak apa, tak tegur pun. Sebab tu dia ada kaedah dia, ar-ridha bil kufr, kufrun. Redha kepada kekufuran adalah kufur. Kita redha dengan maksiat, maka sama macam kita buat maksiat. Hanya ada satu kaedah, al-wasilah ila haram, haram. Jalan-jalan menuju kepada haram, haram. Jalan tu bukannya buat lagi, baru jalan. Sebab tu Allah firman, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat dengan zina. Bukan Allah kata wala zina. Allah kata taqrabuz zina, jangan dekat. Dekat tu pun dah jadikan haram, mendekati zina. Jadi apakah yang menyebabkan kita jahil begitu tabiat kehidupan kita tadi? Kerana kita hanya kenal dunia dengan perkara-perkara yang kita yakin itulah dia. Jadi sebab tu hari ini berapa banyak dunia telah merompak kita. Kalau pencuri masuk rumah kita, kita rasa takut dan rugi. Kalau berlaku ragut dan rompak, samun di jalan, kita rasa rugi. Hari ini berapa banyak dunia dah merompak kita. Contoh kan, apa rompak dunia? Tengah semayang, tiba-tiba teringat dunia. Kena rompak lah tu, kena copik lah tu. Nabi kata, pencuri-pencuri tengah semayang teringat dunia.
Saya ingat dunia. Apa benda yang kita ingat, tak tahulah apa yang kita ingat kan. Tiba-tiba hilang aja kan. Hilang. Tiba-tiba, dah rokok. Imam dah rokok dah kan. Apa kita duk fikir masalah kita. Masalah dunia. Tinggalkan masalah, tinggalkan semua. Dalam semuanya fokus Allah saja, menghadap Allah. Wajah tu bertawajuh dengan Allah sahaja. Ini kan, kita nak mengenal dunia untuk menjadi sebagai titik tolak kita untuk mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berimankan Allah ni kena juga kita kena faham dunia. Dunia ni apa ni lah dunia? Sementara je. Sementara je. Jadi sebab tu ada sahabat-sahabat kita kadang-kadang bila kita diuji dengan air, kata Allah air. Uji dengan air. Satu, mula-mula air tak ada. Ingat lagi bila air ada kat bawah tu, mandi sakan, digambarkan oleh Pak Bakar, tak tahu betul tak betul. Bila ada air kan, bila tak ada air tu, ada air mandi, habis air. Lepas tu Allah izin pula memang cukup tak ada air langsung, terus terpaksa boring. Boring pula air kita ada warna pula. Air kita ada warna. Warna merah pun dia, warna apa pun dia lah. Rasa pun macam ialah air bukan air yang diproses dengan betul. Jadi kawan-kawan yang tak biasa dengan tak ada air ni, nak datang menjadi fikir banyak kali. Kenapa? Betul juga tak ada nak buang air macam mana? Nak berak, nak kencing macam mana? InsyaAllah ada air, insyaAllah. Sebenarnya Allah latih kita untuk melihat dunia ni boleh ada, boleh tak ada. Ada masa kita ada air, ada masa kita tak ada air. Allah boleh ambil anytime. Ada masa kita sihat, ada masa kita sakit. Allah boleh ambil kesihatan kita anytime. Ada masa kita ada masa kita tak ada. Itu dunia, itu hakikat dunia. Jadi bila kita tak ada tu, kita nak rasa syukur ke Allah. Allah menyediakan sesuatu dalam keadaan kita Islam dan iman, dalam keadaan kita ada kesedaran. Alhamdulillah. Dan ada orang terus habis. Sebab segala kesusahan dunia ni adalah kekuatan akhirat. Dia akan bawakan. Tidak ada satu pun benda yang susah kat dunia ni. Apabila kita ada iman, ikhlas, insya-Allah dia akan bawa kebaikan. Tidak ada satu pun, melainkan semua yang Allah akan gantikan dengan baik. Jadi sebab tu kita nak kena tengok dunia. Yang ketiga, yang keempat, adalah kita jahil tadi, jahil kepada Allah tadi. Bila kita nak kena mengenal akhirat, nak kenal akhirat juga. Kita nak kena kenal akhirat. Akhiratnya apa? Akhiratnya tempat yang sebenarnya, hidup yang sebenar. Hidup sebenar akhirat. Macam mana keadaan di akhirat? Tak adalah macam ni. Tak adalah yang kita rasa susah-susah, tak ada. Sikit pun tak ada susah. Nanti ke akhirat nanti, salah satu yang kita rindu agaknya susah di dunia. Susah di dunia macam mana? Susah di dunia tapi kita bahagia dengan kesusahan. Bahagia dengan kesusahan, tenang dengan kesusahan, kan? Rasa seronok dengan ujian-ujian yang Allah bagi kat kita, kita dapat mengatasinya dengan penuh keimanan. Kita akan rindu kat akhirat nanti. Kat akhirat nanti kita akan rindu nak bangun malam, nak belajar ambil semayang guna gelas saja. Pernah ambil semayang guna gelas, guna botol air kan? Cuba kita ambil semayang guna botol air, air mineral, guna sikit masuk. Nak belajar susah, sebab di akhirat nanti tak ada dah susah. Jadi bila kita susah tu, tapi kita tenang hati kita, kita bahagia. Sebab yang bagi susah tu Allah, dan Allah bagi susah sebab Allah nak bagi sesuatu yang baik pada kita, yang lebih hebat. Maka kita tenang dengan kesusahan, dengan ujian Allah. Maka itulah rindu di akhirat nanti. Sebab tu orang yang mati syahid, kan, mati syahid ni kan, kena bunuh, kena apa kan, dah perang, susah, mati syahid. Bila Allah tanya, apa lagi nikmat kau nak di dalam syurga aku ini? Mereka jawab, ya Allah, izinkan kami nak balik ke dunia sebentar pun tak apa. Kami nak berjuang, berjihad sampai mati syahid sekali lagi.
Sebab apa? Rindu berubudiyah. Nak semayang susah-susah, penat, ngantuk kan, nak dengar kuliah ngantuk kan. Dekat akhirat tak ada dah. Jadi kesusahan di dunia ni satu yang menunjukkan satu ketaatan, penyerahan. Inilah yang akan menjadikan satu kerinduan pada ahli syurga. Sebab kat syurga tak ada dah susah. Kalau sembahyang, nak sembahyang pun kat syurga pun contohnya tak sama dengan sembahyang kat sini. Sembahyang kat dunia ni, kalau nak bangun malam kat syurga besok tak sama. Kalau Allah izin kita masuk syurga, insya-Allah tak sama. Kita nak berjuang kat sana tak ada perjuangan dah, semua bermain-main je, seronok-seronok je. Ini hakikat akhirat. Ni kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenar, bukan kehidupan yang macam dalam TV. Dalam TV dia jadi hero, dia jadi kuat, jadi Superman, dia boleh buat apa dia nak buat. Itu semua lakonan-lakonan tipuan kan. Disebut pelakon, berlakon aja, bukan betul. Tapi di akhirat betul. Kita nak terbang, boleh terbang. Sahabat tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, dekat dalam syurga ada kuda tak? Ya Rasulullah, dia suka kuda. Rasulullah kata, kuda di syurga lebih daripada kuda di sini. Ada kepak lagi, laju kan? Dia boleh terbang, kuda boleh terbang. Kemudian digambarkan Rasulullah, bulunya tu daripada emas, bulunya daripada perak, cantiknya luar biasa. Kuda di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat tu seronok. Macam itu rupanya, seronok ni. Sahabat tanya, dalam syurga ada apa ya Rasulullah? Ada sungai. Ada sungai. Mereka tengah kering, tekak kering, haus, padang pasir, tak ada air. Tiba-tiba Nabi kata dalam syurga ada air. Besok di dalam syurga kamu akan rindu tekak kering, dan kamu redha dan sabarkan Allah. Kering tekak, kamu sabar, kamu redha pada Allah, kamu rindu nanti. Jadi ahli syurga dia nak akhirat. Akhirat dan bukan sekejap je, bukan macam dunia 60 tahun, 70 tahun, sampai bila-bila kan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan, siapa yang pernah kematian orang yang disayangi, dah tinggal tu mak, ayah, abang meninggal. Masa meninggal memang adab dia, ajar dia sebagainya. Sampai ke peringkat tu, sian tak dia sakit, doa ke Allah, ya Allah, kalau kau nak ambil abah aku, ambillah. Ambillah, aku redha. Kenapa? InsyaAllah nanti jumpa kat akhirat nanti. Jadi nak sebut kat sini bagaimana ada 4 perkara yang merupakan asas pada pengetahuan kehidupan orang beriman. Yang pertama, dikenal Allah. Dia tidak jahil kepada Allah. Apa maksud jahil kepada Allah? Dia tak kenal sifat Allah, perbuatan Allah sebagainya, dan hatinya itu terikat dengan Allah. Yang kedua, kenal diri dia. Diri dia kenal. Kita ni apa yang jadi motivasi kita? Nak menggerak, nak minum, nak puasa, nak sembahyang, nak baca Quran, nafsu ke Allah ke? Yang ketiga, kenal dunia. Kenal dunia, hakikat dunia sementara. Dia boleh ada, dia boleh tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dia tipu kita, tapi kita tamak dengan dunia. Yang keempat, kenal akhirat. Akhirat ni hidup yang sebenar. Ini 4 perkara yang perlu kita hadam, perlu kita bukan hafal, perlu kita hayati, hidupkan dalam diri kita. So 4 inilah yang menunjukkan kita, mengeluarkan kita dari kejahilan yang sebenar. Jahil yang sebenar. Jadi jahil yang sebenar bila 4 perkara ini tidak ada dalam pengetahuan kita, tak ada dalam hati dan fikiran kita. Sebab tu orang tu Einstein hebat dengan fiziknya, kan? Orang-orang Bill Gates hebat dengan kekayaannya, hebat dengan tipu daya, pengetahuannya. Mana doktor pakar hebat dengan medicalnya. Semua tu tidak ada nilai. Hakikat masih jahil bila 4 pengetahuan ini tidak ada. Bila 4 perkara ini tidak ada, memang jahil lagi, walaupun dia hebat macam mana. Jadi kalau orang tu ada 4 perkara ini, hakikat menjadi ilmu, walaupun dia bukan PhD, walaupun dia tak pergi masuk universiti, walaupun dia tak lepas SPM, tapi 4 perkara ini akan menyebabkan dia hidup dalam keadaan bercahaya.
mesti kenal Allah, bukan jahil Allah. Kenal diri, kenal dunia dan kenal akhirat. Jadi bila kita proses dalam bulan Ramadan, tengok semula kedudukan kita dengan 4 perkara tersebut, insya-Allah kita akan meningkat dan akan ada kekuatan untuk bangkit, insya-Allah, melakukan tajdid, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah mudah-mudahan hari ini jadi lebih baik daripada hari-hari yang terbaik sebelum ini. Mudah-mudahan hari ini akan jadi lebih terdekat-dekat kita dengan Allah, lebih daripada hari-hari yang kita paling dekat dengan Allah sebelum ini, insya-Allah. Kita tangguh dengan kita baca tasbih kafar dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.